Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka khalaqul azim, innaka samiul alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innaka baru jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian, Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau segala kebajikan, kepada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya Karimu ya Rahim, cucurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis program Industrial Talk Perspective and Reality in IT Project Management yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripada-Mu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari perbuatan kepada-Mu. Kepada-Mu juga kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okay, thank you to Mr. Muhammad Adli Daniel for the prayers. Next on the program, I am glad to welcome Mr. Muhammad Shakiran, who will present about the perspective and reality in IT project management. Before that, let me give a quick introduction about Mr. Muhammad Shakiran. To start off, Mr. Muhammad Shakiran has been in this IT industry service for 17 years. With a Master of Science in Information Technology for Manufacturing and degree in Computer Science, he has an extraordinary skills with several computer languages such as MS-ASP.NET, VB, C#, PHP, Laravel, and other skills such as web service, system integration, Elasticsearch, Redis, and more. Since 2005, he is a senior UI/UX designer in several companies, such as Bernama, Risda, TV Al-Hijrah, MPOB, JKM, and Unicell. After a few years, he went from senior UI/UX designer to project consultant to project manager in several companies, including Bank Rakyat Jabatan Laut Malaysia, Bernama, Malaysia Aquatic Rescue Association, and SWIMIS. Without further ado, I welcome Mr. Muhammad Shakiran to start with his presentation. Assalamualaikum and very good morning. Selamat pagi, salam sejahtera. Share screen. Okay. Pembetulan sedikit tadi, itu bukan company yang bekerja, tapi sebenarnya projek-projek yang terlibat. Okay. My name is Muhammad Shakiran Muhammad. I'm from Amadata Sinar Berhad, and saya harap semuanya sihat, happy. Apa yang saya nak share ini, what I'm going to share, hanyalah sedikit pengalaman di dalam bidang IT dan juga pengalaman dalam menguruskan, berada dalam projek, sama macam kita kata, kita berada di dalam, kita nak buat final year project, so macam tu juga, cuma beza dia, kita seorang. Tapi bila project management, kita berada dalam satu kumpulan. Apa ni? Close saya. Close saya.
Boleh nampak saya punya slide? Boleh, boleh. Boleh. Sekejap. Okey. Dah. Okey. Dia hang. Sorry ya. Technical problem with the canvas. So let me settle this first. Tak dapat. Lalu je lah. Bagikan. Unduh. Okey, boleh. Okey. Tak apa. Ya. Okay, to start with, how to handle project. Macam mana kita nak handle satu project? So bermula daripada mana? Start daripada apa? So first, kita kena ada planning lah. Project planning, apa tanggungjawab sebagai project manager dan apa langkah-langkah seterusnya untuk kita laksanakan satu-satu project. Okay. Perkara penting dalam satu-satu projek adalah selepas kita dah plan all the activities, all the planning, scheduling, cost and everything. So perkara yang biasanya kita hadapi adalah kita akan ada risiko-risiko yang mana risiko tersebut adalah di luar jangkauan kita, keluar daripada apa yang kita plan. Okay. So goal of software project management, successful completion of software project. Tapi in reality, apa yang kita nak adalah customer satisfaction. Jadi kalau andai kata kita deliver project tapi customer not satisfied with our service, our product, then it's useless. Project manager memainkan peranan penting. Planning, monitoring, control activities. Jadi contohnya masa bila kita buat satu-satu projek, apa yang kita kena tahu adalah siapa yang akan jadi project manager, siapa yang akan jadi team member, siapa yang akan menguruskan dokumen, siapa yang akan buat design, siapa akan buat coding. Jadi banyak yang projek-projek fail disebabkan kerana kita tidak melaksanakan proses ataupun praktis project management dengan betul. Jadi ada banyak berlaku kegagalan. Kita deliver project dalam masa yang ditetapkan. Let's say lah kita kata project tersebut harus deliver dalam masa setahun. Kita deliver. Tapi customer not satisfied. Bila customer not satisfied, jadi apa berlaku? Our reputation akan drop. Dekat market, reputation kita akan drop. Customer akan bercerita. Jadi kat situ kita akan makin jadi susah. Jadi bila customer not satisfied, apa yang kita boleh buat adalah macam mana project management, pengurusan projek tersebut nak bagi customer puas hati. Okay.
Yang ini adalah tanggungjawab yang mana bagi project manager, responsibility of project manager. Project proposal writing, cost estimation, scheduling, staffing, monitoring and control, software configuration, risk management, and etc. Project proposal writing. Adakah project manager yang akan buat proposal tu? Tak. Tapi kita dalam team. Project manager, you have to get involved in proposal writing because you have to know the whole process. Sebab you yang akan manage project. Project cost estimation. Berapa staff, berapa kos untuk kita tanggung staff, untuk kita tanggung resource kita, penjadualan. Katakanlah projek tersebut setahun. Jadi daripada masa setahun, bermula daripada bila? Metodologi apa yang kita gunakan? Approach apa yang kita gunakan? Staffing, berapa orang kita nak pakai? Developer nak pakai berapa orang? UI UX nak pakai berapa orang? Analyst nak pakai berapa orang? Documenter nak pakai berapa orang? Jadi kesemuanya kita harus masukkan dalam kita punya consideration. Selepas kita dah identify staff, kita dah buat scheduling, kita dah tahu cost. Jadi sekarang ni project manager lah yang akan monitor keseluruhan dan juga mengawal projek tersebut supaya tidak keluar daripada duration yang ditetapkan. Okey. Tapi ini maklumat ni semua kita boleh dapat daripada internet, daripada Google, tapi daripada pengalaman saya, maksudnya yang tak seberapa ni lah. 17 tahun masih lagi sikit dan saya masih lagi belajar. Okay. Yang penting kat sini, project manager, the difficult part is how to manage people. Itu saja. You kena jaga you punya developer. Developer ni you nak kena jaga dari segi mood, dari segi waktu kerja dia, dia punya expertise dia apa, kepakaran dia. Okay. Macam UI UX pun sama, begitu juga documenter, dan bagi setiap projek kita tak involvekan kesemuanya pada peringkat awal sebab kita nak kurangkan kos. Jadi bila kita nak kurangkan kos, jadi maksudnya kat situ semua staff akan ada, semua dalam team member kita kena susun. Okey, siapa yang akan terlibat peringkat awal? Siapa akan terlibat tengah? Siapa akan terlibat hujung? Ada team member yang akan terlibat daripada awal sampai akhir. Project manager contohnya, documenter dia akan masuk separuh daripada peringkat awal, dia akan masuk tengah, kemudian dia akan masuk yang hujung. Okey. Semua tadi itu adalah tugas project manager, tetapi tanggungjawab bagi team member juga. Selepas kita dah dapat projek, apa yang perlunya seterusnya yang perlu lakukan? Planning. You have to plan your project planning activities. Estimate cost, resource yang digunakan, project duration. Kita kena determine kita punya complexity of the software sebab daripada situ baru kita akan tahu berapa resource yang akan kita gunakan, berapa staff yang akan kita gunakan. Kemudian selepas kita dah estimate cost, apa yang seterusnya kita kena buat? Scheduling lah. Kita kena susun jadual daripada bulan pertama, bermula daripada kita kata kick off meeting. Selepas kita dah kick off meeting, so next apa? Next kita kena plan. Plan yang seterusnya bergantung kepada apa metodologi yang kita pilih ataupun apa method yang kita that we choose to develop our product. Kemudian kita susun staff. Berapa team? Dalam satu team ada berapa member? Dalam satu team ada berapa developer? Dalam satu team ada berapa UI? Dalam satu team ada berapa documenter? Daripada situ barulah kita akan susun dan kita akan dapatkan berserta dengan sekali termasuk dalam cost ni, estimation ni. Staff akan relate dengan budget. Berapa budget per bulan yang kita kena tanggung. Selepas projek dah berjalan satu persatu, apa yang perlu kita buat? Project manager, team member, kita kena identify. Kalau kemungkinan ada risiko-risiko yang mana kita tak jangka. Contoh, kita kata perubahan, change of requirement, change of SOP. Sebelum masa kita dah masuk requirement, kita kata, okay, proses dia daripada A, B, C. Masa kita tengah buat, kita dah set dokumen, tiba-tiba berlaku perubahan dari segi SOP bagi organisasi klien kita. Daripada A, jump terus ke C.
Jadi kat situ akan berlaku perubahan requirement. Jadi perubahan kat sini adalah perubahan major. Kenapa? Sebab ianya melibatkan flow. Jadi kat situ ada risiko yang perlu kita tanggung. Jadi kat situ kita kena identify lah. Kita kena analyse dan juga kita kena come out dengan assessment kita macam mana kita nak mengelakkan daripada project delay, customer dissatisfaction. Jadi kesemua tu kita kena consider. Dan seterusnya adalah plan-plan yang lain. Plan-plan yang lain ni maksudnya macam staffing. Bila senior developer akan masuk, bila solution architect akan masuk, bila documenter akan masuk. Okay. Jadi kesemua tu. Kemudian kita nak buat, okay, kita kata dokumen apa kita nak guna. Alright. Dalam kita buat planning, satu-satu projek, kita kena jaga staff yang mana jangan bagi staff tu a big commitment too early. Kita bagi sedikit-sedikit. Contoh, okay, saya bagi satu contoh, kita kata kita baru nak start projek. Siapa yang akan terlibat? Yang akan terlibatnya adalah documenter sebab dia akan dokumentkan segala requirement yang kita dapat, kemudian kita akan masukkan sistem analyst untuk gather the requirement dan kita akan bagi documenter catat kesemuanya. Siapa lagi yang terlibat? UI, UX, designer. Tujuannya untuk kita bagi gambaran awal macam mana sistem yang akan kita bangunkan, software yang akan kita bangunkan. Okay. UI, UX, kalau macam 5 tahun, 6 tahun dahulu, jawatan UI UX ni dia tak wujud. Yang ada hanyalah satu jawatan saja, software developer, programmer. Okay? Jadi UI UX ni menjadi satu jawatan yang penting disebabkan kerana ini adalah permulaan macam mana customer dapat lihat ataupun daripada bayangan customer satu-satu software nak dibangunkan. Jadi kat situ dia akan nampak lihat UI dia macam mana. Oh, saya gambarkan sistem ni ada macam ni, login dia macam ni, ada kat tepi, ada username, ada password, dan klik login, remember password, forgot password. Okey, jadi kat situ kita akan, customer hanya bagi gambaran, tetapi kita akan realisasikan benda tu menggunakan UI UX. UI UX akan draw benda tu, akan buat dan juga akan tunjukkan kepada ini apa yang you minta. Adakah betul seperti mana yang you bayangkan? Jadi daripada situ, kita boleh tengok dah sebenarnya. Maksudnya, daripada kita present kita punya prototype, UI tu, kat situ customer akan komen, oh saya tak nak macam ni, oh saya tak perlu register, sistem saya tak perlu register, sistem saya tak perlu ni, dia perlu register melalui admin saja boleh yang perlu registerkan staff, ataupun admin saja yang boleh registerkan user. Jadi, kita akan buang. UI UX, dia untuk prototyping dia tak ada functional. Benda ke belakang tak hidup pun. Tapi hanyalah orang kata screen. Yang itu adalah benda yang mana yang termasuk dalam kita punya tu. Okay, itu contoh. Macam mana kita nak protect staff. Masa tu, solution architect tak masuk lagi. Developer belum masuk lagi dalam projek. Okay. Kemudian, setiap apa yang kita buat, dia mesti ada progress. Jadi kita kena plan juga. Contoh, as example, weekly progress report. So you have a form and then every team member have to fill in the form and submit to project manager. So daripada situ kita akan tahu setakat mana progress. Progress kita setakat mana, projek kita setakat mana. Okay. Project planning ni adalah benda yang penting. The most important thing. Kalau tak, nanti benda ni lah yang akan melambatkan projek, jadi customer tak puas hati. Jadi dalam masa yang sama, apabila customer start complain, apa ni tak boleh buat ni, apa ni tak boleh buat ni. Okay, kat situ kita akan dapat lihat kita punya team member punya motivation dah drop. So bila dia drop, motivation drop, kat situ kita nak, tugas kita, kalau kata sebagai project manager, kita kena ambil satu inisiatif untuk naikkan balik motivasinya. Naikkan balik motivasi. Kalau tak, nanti project fail lah. Okay,
So selepas kita dah plan, kita dah tahu kos, kita dah jadualkan, kita dah susun semua jadual, okey, apa yang perlu seterusnya? Dokumenkanlah. Dokumenkan segala plan-plan yang ada. Different client, different approach. Saya katakanlah, ada setengah, contoh macam kita belajar dekat universiti, kita tahu software development, URS, User Requirement Specification, Software Requirement Specification. Ada setengah company, dia nak dua ni, plus UI, design. Tapi ada setengah company, dia akan gunakan dia punya template sendiri, dia hasilkan satu dokumen, combination antara SRS dan juga URS. Jadi hanya satu dokumen sajalah yang perlu kita deliver. Jadi kat situ, apa yang kita belajar dekat universiti, dokumen-dokumen yang terlibat. Contoh macam kita kata SGD ke URS, SRS, flowchart, itu kesemuanya diguna pakai dalam industri. Realiti dia, benda tu lagi advance nanti kita akan pakai. Banyak lagi yang kita akan pakai. Dan dokumen tidak standard. Dokumen mengikut company ataupun kita kata mengikut organisasi tersebut. Kebiasaan company besar, dia akan ada dia punya standard dokumen yang kita perlu provide. So daripada situ dia hanya bagi dia punya title dan kita aja fill in je. Daripada situ apa maklumat itu. Tetapi yang kita belajar dekat universiti, flowchart, use case diagram, sequence diagram, okay, yang tu kesemuanya adalah benda yang wajib ada. Tapi susunan tersebut mungkin tak seperti mana yang kita belajar masa dekat universiti. Susunan tersebut perlu mengikut susunan seperti mana susunan bagi company tersebut. Okey. Selepas kita dah plan, kita dah tahu apa semua ni. Okey, jadi sekarang ni kita nak pilih team untuk masuk dalam grup kita pun kita kena tahu. Kita kata team kita ni harus satu team yang mantap untuk kita menjayakan projek. Tapi apa yang menjadikan satu-satu tim itu adalah orang kata team member yang bagus, yang kita kata yang boleh dikategorikan sebagai satu tim yang mantap. Okey, sekejap lagi saya akan bagi tahu. Okey. Kemudian kita selepas kita dah wujudkan team member semua ni, jadi kita kena brief apa metodologi yang kita gunakan untuk pembangunan software ini. Okey, project manager kena tahu, solution architect kena tahu, software developer kena tahu, UI UX kena tahu. Okey, jadi kesemuanya perlu tahu apa metodologi yang approach yang digunakan. Okey. So seterusnya, bila kita dah define team member, kita dah tentukan siapa yang akan terlibat dengan projek, berapa team, bagi setiap team ada berapa orang. Jadi sekarang ni yang akan masuk mula-mula siapa? Kalau apa yang saya cerita kat sini, ianya adalah satu approach. Bukan kata ini adalah cara yang terbaik, tak. Tetapi setiap company dia ada dia punya approach dia masing-masing, ada pendekatan dia masing-masing macam mana dia involvekan staff dalam projek. Jadi bagi pengalaman saya, selepas kita implement beberapa projek apa semua ni, jadi approach yang kita gunakan untuk kita minimizekan cost bagi resource. Jadi saya akan turunkan staff saya mengikut masa yang tertentu. Contoh, documenter, system analyst macam yang saya beritahu tadi, UI UX designer, yang tu yang pertama yang akan di-assign. Lepas tu, daripada situ, kita kena beritahu, kita kena brief kita punya staff, apa yang kita nak achieve sepanjang proses tersebut. Dan berapa lama kita nak kena buat proses tu. Contohnya, URS, user requirement. Berapa lama kita ada masa untuk kita buat user requirement. Jadi, kita kena susun lah. Susun jadual, project manager akan susun. Okay, so berapa kali meeting, berapa kali nak jumpa klien mana yang perlu kita jumpa, kat mana kita nak dapatkan data. Dan bekerja dalam kumpulan adalah cara yang terbaik untuk kita dapatkan solution yang terbaik. Kalau bekerja seorang boleh, tapi very limited. Okay. Tim ni, documenter, system analyst, UI UX designer ni adalah satu tim yang cukup orang kata cukup mantap untuk dapatkan kesemua requirement daripada klien. Sebab
selepas requirement di sign off oleh klien, development team bergantung 100% kepada requirement yang telah dikumpulkan ataupun yang diperolehi daripada tim yang sebelumnya. Jadi daripada situ, kalau anda kata dia dapat benda yang salah, so developer akan bangunkan benda tu dalam bentuk yang salah lah. Garbage in, garbage out lah. Jadi kat situ peranan project manager untuk monitor, system analyst. Okay. Jadi UI UX designer akan merealisasikan gambaran daripada customer apa yang digambarkan. Dia gambarkan, okay, dia ada berapa form, dia nak buat macam ni. Contohlah, paling mudah sekali kalau kita kata, okay, daripada URS, customer dia tak tahu term kita, macam mana developer baca, macam mana software programmer baca. Yang tahu hanya kita, system analyst tahu macam mana ayat dia, UI UX designer tahu macam mana nak buat benda tu, documenter tahu macam mana nak olah ayat tersebut supaya team development kita, team programmer kita boleh faham macam apa yang dimaksudkan. Contoh macam saya nak supaya sistem saya ni boleh dicapai seluruh dunia. Tetapi okey, ataupun kata okey, saya nak sistem saya ni boleh diwebkan. Biasa customer kata, okey, saya boleh capai benda ni dekat office sahaja. Luar daripada office tak boleh. Jadi kat situ dokumenter akan buatlah bahawasanya benda ni intranet, okey, ataupun kita kata dokumenter akan dokumentkan benda tu, beritahu bahawasanya benda ni maksudnya open, okay, public, apa semua gini. Jadi kat situ perkara yang kita nak kena buatnya adalah kita kena tahu macam mana tim. Biasanya satu-satu tim ni kita dah biasanya orang baru kita akan letak bersama dengan orang baru. Kalau anda kata kita nak letak pelapis dalam tim kita, kita akan letak orang baru berserta dengan orang lama supaya dia belajar, dan juga dalam satu tim ni dia kena, orang kata dalam kepala tu kena sync lah. Satu tim ni dia faham antara satu dengan lain tu, dia faham. Okay. So bila development team masuk, dia dah develop apa semua gini, so system analyst akan check. UI UX designer kerja dia bukan peringkat awal saja. So apabila team development, programmer kata okay, form ni tak ada lagi, so UI UX designer akan masuk. Okay, page ni tak ada lagi, UI UX designer akan masuk, akan bangunkan page tersebut. Kemudian engine kat belakang, siapa yang akan bangunkan? Programmer. So daripada situ barulah kita pergi pada training, testing, kemudian selepas project deliver kita pergi pada maintenance lah. Okay, what makes a good team member? Attitude, strong fundamental programming knowledge, good programming ability, and etc. Tapi kat sini, apa yang menjadi satu-satu tim itu, satu-satu individu itu adalah individu yang terbaik bagi satu-satu tim. Yang bawah itu jadi nombor 2. Daripada strong fundamental, good programming ability, good knowledge, exposure, systematic technique, etc. Yang pertama sekali adalah attitude. Attitude adalah satu benda yang penting. Attitude is everything. Attitude tak ada, hancur habis tim. Jadi kat situ, kita kena pastikan bukan kerja bagi project manager untuk ubah attitude bagi setiap orang, tak. Tetapi attitude bagi setiap orang tu dia dah develop daripada zaman kecil, daripada kecil lagi. Tapi benda attitude ni benda boleh ubah. Siapa yang boleh ubah? Individu tu sendirilah. Sebab orang lain takkan boleh ubah. Dia saja yang boleh ubah. Sebab dia nak berubah. Jadi contohlah, bila you buat satu-satu projek dalam grup apa semua gini, akan ada yang jenis tidur, yang jenis malas nak buat dokumen, jenis malas nak buat tu, jenis lambat datang, tak punctual apa semua. Benda tu akan wujud. Itu adalah risiko, salah satu daripada risiko dalam melaksanakan projek. Berlapang dada, senyum, relax je. Tak ada masalah. Sebab benda tu berlaku dekat universiti, in reality pun benda tu pun berlaku. Jadi jangan bimbang, sama saja, okay? Alright. So daripada situ, kalau kita tengok, maksudnya attitude ni, kalau zaman belajar, kita tak ubah, masuk kerja pun, dia akan bawa attitude yang sama. Tak kiralah you power macam mana sekalipun, you expert macam mana sekalipun, tapi kalau attitude tak ada, disebabkan kerana you, projek akan gagal.
Okay, itu realiti dia. Bukan kita kata benda tu hanya berlaku dekat universiti saja, tak. Bila orang dah kerja, maksudnya dia kena desak dengan bos apa semua gini, so dia akan berubah. Tak. Attitude itu adalah individu. Jadi, ubahlah attitude kalau andai kata kita nak berjaya. Okay. Dekat universiti, kita belajar fundamental. Kita belajar basic. Sebab tu, macam saya sendiri pun, walaupun saya kata saya masih baru lagi 17 tahun, tapi saya masih lagi belajar. Sebab apa? Kita setiap hari, dunia IT ni berubah sangat cepat. Okay, jadi kat situ kita perlu belajar dan terus belajar. Okay, so dari segi fundamental, biasalah kata you nak bangunkan satu projek. You pilih satu projek, okay, web based. Apa fundamental bagi web based system? Programming knowledge dia, apa fundamental dia? HTML. Okay, jadi bila HTML, kita cerita HTML, perkara apa yang dimaksud kat sini? Strong fundamental programming language, knowledge. Maksudnya, you kena tahu macam mana you nak gunakan table, macam mana you nak gunakan div, macam mana you nak gunakan code ataupun kita kata hypertext dia. Div, kalau contoh macam dalam projek-projek, kalau kita gunakan projek, kalau kita nak susun kita punya frame kita, contohlah saya ambil satu, okay, kebiasaan kita akan ada kat atas header, kat sebelah kiri kita akan ada kita punya menu, kat tengah kita akan ada kita punya content, so kat bawah kita akan ada kita punya footer. Okay, so kat situ ada berapa kolom, ada berapa row? Akan ada 3 row, akan ada 2 kolom. Tetapi row yang pertama dia call span. Call span 2. Sebab apa? Ada 2 kolom. Footer pun dia akan ada call span. Dia ada 2 kolom. Kita combine menjadikan satu. Okay. So kat situ itu dalam bentuk table. Tapi bila masuk kepada web, kita tak pakai table, kita nak susun kita punya frame. Kita punya layout kita tak susun pakai table, tapi kita pakai div. Jadi bila kita pakai div, kita kena tahu bahawasanya div itu adalah satu benda yang free. Maksudnya free itu maksudnya you boleh design dia. You boleh design div itu, you boleh masukkan kelas dia untuk jadikan dia sebagai table. You boleh design dia untuk jadikan dia untuk susun you punya form. You boleh jadikan dia sebagai column. You boleh susun dia jadikan sebagai row. Tetapi you kena pandai bermain dengan kelas. Okay. Jadi kat situ, itu yang dikatakan strong fundamental programming knowledge. Kalau kita nak sentuh pasal web-based programming, tapi HTML-nya orang kata so-so macam tu je. Jadi itu tak boleh lah. Sebab kita belum sentuh pasal core programming yang akan kita gunakan dalam projek tersebut. Itu baru fundamental. Okay. Jadi yang seterusnya macam kita kata, okay, good programming ability, good knowledge of project area. Contoh macam kita kata, kita nak buat payment gateway. Okay, so kita kena tahulah yang kita nak buat tu payment gateway ke gateway solution. Dia dua benda yang berbeza. Okay, jadi kalau anda kata kita nak buat sistem student information system, kita nak pakai apa? Kita nak pakai PHP. Okay, nak pakai PHP, you tahu tak PHP tu? Tapi kita pakai PHP, fundamental dia apa? HTML juga. Okay, then you nak buat satu projek pakai ASP, web based, sama juga. Fundamental dia apa? HTML juga. Okay, jadi kalau anda kata kita nak develop satu-satu benda, student information system, jadi kita kena ada SME lah, kita kena tahulah. Kita jadi orang IT, perkara yang menarik dia orang IT ni adalah you akan explore satu bidang baru setiap masa bila satu-satu projek. Contoh, saya pernah kira macam dalam programming, saya pernah jadi admin hospital, pernah jadi doktor, pernah jadi kerani hospital. Sebab apa? Cuma nurse belum jadi lagi lah. Okay. Cuma sebab apa saya kata saya pernah jadi ni semua? Disebabkan kerana bila kita develop sistem untuk hospital, HIS, okay, kita bangunkan, kita kena faham task ataupun
job scope bagi setiap staff yang ada. Apa yang dia akan buat, apa yang dia akan gunakan, apa yang dia akan laksanakan dalam sistem tersebut. So nanti bila you terlibat dengan accounting, contoh kita kata kita nak buat satu accounting system yang mana compliance saga, jadi kat situ you akan jadi accountant lah. You kena faham lah. So dalam accounting dia ada COA, so kat situ you akan belajar, oh you dah belajar pasal accounting. Jadi bila you masuk dalam satu-satu bidang, contoh macam kita kata you masuk dekat MPOB, sawit, you belajar pasal macam mana dia handle satu-satu nursery. Jadi you tahu keseluruhan proses. Oh, rupa-rupanya MPOB ada bagi ni, ada bagi ni, ada bagi ni. Oh, perlu ada certification untuk buka nursery. Oh, perlu ada inspection, perlu ada lawatan susulan daripada MPOB kalau kita nak buat kita punya nursery. Okey. Contoh kalau macam Risda getah. So daripada situ, you nak bangunkan satu sistem Risda, you akan jadi orang Risda. Dan you akan jadi orang yang lebih expert daripada 3 jabatan. Daripada 3 jabatan tersebut, 3 jabatan ini adalah 3 jabatan, 3 knowledge yang terpecah. Tetapi pada you ada 3 knowledge ni. 3 jabatan ni dalam kepala you semua. So bila kita cerita pasal, okay, ada bantuan tanam semula untuk getah. Tanam semula ada berapa tahun? Ada daripada bantuan 1 sampai 5. Okay. Saya bukan orang Risda. Tapi bila kita terlibat dengan sistem diorang, secara automatik kita kena faham daripada A sampai Z. Macam mana jalan kerja, macam mana kerja dilaksanakan, proses yang dilaksanakan, flow dia macam mana, kita kena capture keseluruhan daripada A sampai Z. Jadi kat situ kita kena tahu. Dan sebarang kemungkinan yang ada, sebarang masalah yang ada pun kita kena capture. Jadi kat situ, kita akan dapat orang kata dapat faham keseluruhan flow. Jadi bila kita terlibat dengan next project, so kat situlah kita akan belajar. So okay, so kita belajar dekat kawasan dekat projek ni macam ni, kita akan belajar projek ni macam ni. Okay. Dan kenapa pengalaman tu sangat-sangat mahal? Disebabkan kerana itulah. Okay. Tapi bagi pelajar, macam mana kita nak jadi a good team member? Yang pertama cukup attitude dia. Dan yang keduanya adalah you nak belajar. Realiti dia, kalau you cari dekat internet, you akan jumpa ni semua. Macam mana nak jadi orang kata part of the team. Dia akan cerita macam-macam dekat dalam Google. Okay, tapi realiti dia, bagi satu-satu company IT, kebanyakannya memang nak, contoh macam saya sendiri, saya nak adalah yang pertama saya nak attitude. You ada basic, bukan strong fundamental, basic fundamental programming knowledge. Dah. Yang penting you nak belajar. You nak belajar. Bila you nak belajar, maksudnya kat situ saya boleh sediakan mentor untuk you, untuk ajar you. You nak belajar apa? You nak belajar pasal PHP, you nak belajar pasal .NET, you nak belajar pasal JSP, you nak belajar pasal C#, you nak belajar pasal apa? Vue.js. So kat situ kita akan feed you. Tapi sebelum kita nak feed you, bukan kita company IT, kita bukannya orang kata universiti ataupun college. Bukannya you datang, you duduk, okay, belajar ini. Tak. Maksudnya, kita base pada projek. Katalah projek yang masuk adalah PHP. Okay, you nak belajar PHP. Come and join our project. Okay, masuk projek. So, masuk projek kat situ. First, fundamental lah. Basic fundamental. You kena tahu HTML. You tak tahu, you cari. You cari dalam Google, solution dia. Kemudian, bila kita dah cari solution, apa semua gini, kadang-kadang, bila kita nak cari solution, kita tahu bahawasanya Google tu ada solution, ada bagi jawapan. Ramai orang tanya. Tapi kita tak pernah. Kita pun nak guna Google juga. Masalah dia, nak cari apa tu, kita tak tahu. Okay, so kat situlah, maksudnya kat situ team member akan bantu. Mentor akan bantu. Contohlah macam kita kata, okay, so kalau anda kata you want to set up a WebSocket local. Okay, WebSocket you set up local, okay. Tapi bila you set up WebSocket dekat server, dia tak jalan. You nak tanya siapa? So you tanya rakan baik you, Mr. Google, okay, type kat situ, so Mr. Google akan bagi jawapan dia.
orang akan balas, orang akan bagi tahu jawapan apa semua gini. Dan solution ataupun pendekatan yang biasa digunakan. Cuma kena perhatikan, solution yang diberikan tu adalah mengikut version mana. PHP version berapa, Laravel version berapa, kalau kita cerita Git berapa, kalau kita cerita Vue berapa, Vue 2, Vue 3. Okey, jadi kat situ Bootstrap, kalau anda kata you cari solution dalam Google, so kat situ you akan dapat lihat dia bermacam. Kalau cerita pasal Bootstrap, macam mana kita nak gunakan Bootstrap. Bootstrap ni tujuan dia kita nak buat kita punya page tu mobile enable. Maksudnya you buka dekat phone boleh, tab boleh, dekat komputer boleh. Jadi bila you gunakan benda ni, you cari dekat Google, you kena pastikan bahawasanya version yang diceritakan oleh pemberi jawapan tadi adalah sama dengan version you. Baru you akan dapat solution. Okay. Programmer, kalau dalam team member ni, orang paling tak bercakap sekali adalah programmer. Sebab dia hanya bercakap dengan komputer dia sahaja, dia akan bercakap dengan dokumen yang diberikan. Tapi you kena pandai lah. Kena pandai bercakap. Kena pandai berbual. Bercakap apa? Rajinkan, ringankan mulut untuk bertanya. Bila you ada masalah, pertama, cuba cari solution. Yang kedua, cuba cari solution. Tapi yang ketiga, kalau dah cuba cari solution, kat situ dah seminggu dah cuba cari solution, okay, then bertanya. Jangan cari solution lagi. Ini nak dapatkan satu macam mana nak buat searching laju apa semua kini, you cari sampai 3 minggu. So projek akan delay dah 2 minggu, dah 3 minggu dah kat situ. Jadi kat situ, perlunya untuk you tahu bila nak bertanya. Jangan, saya tak pandai buat ni. Saya tak pandai guna. Macam mana nak buat laju? Okay, apa yang you dah cari? Apa you dah belajar? Apa yang you dah search? Saya belum cari apa-apa. Lemah. Okay. So kat situ dalam masa yang sama, you kena ada rasa nak belajar, nak tahu. Jangan rasa macam, wah aku dah tak apa dah okey dah cukup dah. Dah power dah ni. Okey. Tu tak boleh. Sebab IT ni memang sangat-sangat laju. Okey. So bila kat sini saya nak tekankan pasal risiko. Risiko ni adalah satu benda yang kita kadang-kadang kita jangka, kadang-kadang kita tak jangka. Okay, so kat sini saya klasifikasikan risiko tu ada 3. Okay, main category of risk, project risk, technical risk and business risk. Okay, so apa yang dimasukkan dengan project risk? Okay, project risk ni ianya melibatkan risiko bagi projek. Bajet kita berapa, bajet burst ke tak, bajet ada berapa, penjadualan kita, projek ini duration berapa lama, 6 bulan, setahun. Jadi kalau anda kata personal, resource, bila kita tambah resource, maksudnya tengah-tengah projek tambah resource, dia akan effect pada bajet, dia akan effect pada schedule. Okay, dan dalam masa yang sama, dia akan pergi kepada customer problem. Sebab bila dah banyak masalah, customer ni, contohlah kita kata you bagi dia akan cerita. Customer permulaan dia akan bercerita apa dia nak pasal sistem yang dia nak suruh kita bangunkan. Jadi selepas kita bangunkan sahaja dia punya UI dia ataupun prototype dia, customer akan dapat idea baru. Kat situ kita feed dia dengan satu benda baru. Oh macam ni. Kalau tambah benda ni kan lagi bagus. Kalau tambah benda ni lagi bagus. Itu adalah risiko. Sebab apa? Bila tambah tersebut kita kena tengok sama ada tambah tersebut akan melibatkan penambahan resource. Bila penambahan resource akan melibatkan penambahan bajet. Okey. Itu kita yang bagi idea kepada pengguna untuk tambah requirement. Okey. Yang kedua adalah technical risk. Okey. Technical risk ni kebanyakannya adalah dari segi knowledge team kita lah. Documenter, system analyst, masa dapatkan gather the requirement specification, masa tu tak capture betul-betul apa requirement dia. Jadi kalau anda kata dia documenter dan juga analyst tak capture requirement, so dia akan bawa kepada
design problem, implementation problem, interfacing problem, dan seterusnya lah. Sebab apa? Kita dalam IT kita ada garbage in, garbage out. Jadi kalau daripada awal, documenter tak catatkan benda tu dengan betul, tak rekodkan requirement tu dengan betul, jadi daripada situ secara automatik yang seterusnya akan jadi tak betul. Okay, tapi akan berlaku jugalah macam kita kata technical obsolescence. Maksudnya kalau ada sesetengahnya, contohlah macam kita kata sistem ni dah lama dah pakai daripada tahun 2010. Okay, 2010. Dia pakai kita katakan dia pakai Oracle 7. Oracle 7 kalau sekarang kita nak pakai Oracle, maksudnya sistem tu masih lagi boleh dipakai. Tetapi ianya memberi risiko kalau andai kata kita nak buat integration, kita nak buat API apa semua, so dia akan jadi risiko. So itu merupakan salah satu daripada risk yang kita kena consider di dalam technical risk. Okay. Jadi technical risk ni dia banyak lebih kepada kita punya team lah. Technical risk ni tak pandai, yang tu tak pandai, yang ni tak tahu. Okay, so kat situ kita akan bagi bad reputation kepada customer. Oh, apalah team daripada company ni tak boleh buat ni, tak boleh buat ni. Buat ni pun tak boleh, buat ni pun tak boleh. Jadi kat situ secara automatic customer not satisfied with our service. Okay. Dan yang seterusnya. Okay. Yang ini adalah perkara yang kita di luar jangkauan business risk ni. Sebab yang ini pada customer. Okay. Masa kita dapat requirement peringkat awal, dia hanya nak daripada A, B, C, D, E. Sampai E sahaja. Pertengahan projek, dia kata E ni kalau tak buat F, sistem ni tak boleh pakai. Ataupun E tak buat F ataupun tak buat G, tak sambung dengan G, maksudnya sistem ni tak boleh nak guna. Sebab dia tak complete. Okay. So kat situ kita nampak ada berlaku penambahan requirement. Jadi kat situ, tugas project manager macam mana nak tackle dua benda ni. So macam mana kita? Sama ada kita nak buat, kalau kita buat, kita akan tambah masa, duration project kita akan bertambah. Bila kita bertambah project, duration kita, kalau katalah kita buat, sepatutnya kita deliver, go live dalam masa setahun. So kalau lebih daripada setahun, apa yang berlaku? Kita kena LED, kita kena saman balik, kita kena bayar penalti kepada company. Bukan kita dapat duit, kita pula kena bayar penalti. Okay. Kalau andai kata selepas daripada setahun, apa lagi berlaku? Customer not satisfied lah. Jadi kat situ peranan project manager. Dia project manager ni, dia kena pandai tackle. Dia kena tahu risiko apa sebenarnya yang kita hadapi sekarang ni. Okay. Adakah business risk, is it technical risk, ataupun kita cerita pasal risiko-risiko yang kita tak pernah gambarkan di luar daripada kita punya pemikiran. Okey. Jadi apabila berlaku penambahan macam tu secara automatik, so margin kita akan drop, lepas tu komitmen kita akan bertambah, lepas tu staff apabila berlaku penambahan macam tu, dia akan demotivated. Alah, nak kena ubah lagi ke? Alah, nak kena tambah lagi ke? Padahal daripada requirement asal hanya buat sampai E saja, tapi terpaksa tambah F dan juga G. So dari situ, bila pertambahan berlaku, itulah tugas project manager untuk menaikkan balik motivasi bagi team member. Okay. Dan ini pentingnya kenapa? Bila company perlukan orang yang berpengalaman. Sebab daripada projek lepas apa semua gini, kita akan dapat recall balik, oh okey, projek ni berlaku masalah macam ni. Dan sebelum berlaku satu-satu masalah ataupun risiko tersebut, kita dah boleh angkat, oh, ini sebulan lagi silap-silap jadi macam ni. Sebab apa? Pengalaman lepas memberitahu bahawasanya itu akan berlaku. Okey. Jadi kat situ, project manager ni dia perlu duduk dengan team member dia. Okey,
dia kena cari balik dalam memori dia begini dalam projek lepas. Kalau macam ni, apa akan berlaku? Dan apa tindakan kita masa tu? So, apa tindakan kita masa tu? Adakah tindakan yang kita ambil itu adalah tindakan yang baik ataupun memburukkan lagi performance projek? So kat situ yang kita kena fikirkan. So business risk ni adalah benda yang berlaku di luar jangkauan kita. Kita tak dapat nak kontrol. Okay. Tetapi sebenarnya benda ni boleh kontrol. Macam yang saya cakap tadi awal-awal tadi. Bagi satu-satu projek deliver tu, kita nak successfully deliver the project. Tetapi yang paling penting adalah customer satisfaction. Customer puas hati, kalau you deliver project tu walaupun kita kata duration dia setahun, tapi you deliver dalam masa 1.5 ataupun orang kata 1.5 years, as long as customer satisfied, doesn't matter. Sebab apa? Customer pula akan bantu kita untuk waive LED ataupun penalty tersebut. Tetapi dia adalah dia syarat-syarat dia lah. Maksudnya, katalah setahun. Dalam setahun, 3 bulan sebelum kita tamat projek, kita dah kena hantar surat. Okey, kita kena hantar surat memberitahu bahawasanya projek kita akan delay sekian. So, benda ni akan dijangka siap pada bila. Okey, realiti dia memang macam tu. Sama macam kita kata dekat universiti lah. Okay, so final year project, presentation, tarikh sekian-sekian, you kena hantar ni sekian-sekian, tarikh ni sekian. Boleh tak you hantar benda tu selepas pada orang lain dah present? Confirm lah you ambil lagi sekali semester depan. Okay, tapi dalam realiti, benda tu boleh extend. Yang penting, customer satisfaction. You nak tukar satu-satu barang, tukar hardware apa semua, boleh dengan kebenaran ataupun kalau customer bersetuju, you pandai bermain ayat dengan customer, insya-Allah benda tu akan berjaya. Lepas tu contoh macam kita kata okey, ada penambahan requirement. Macam saya cerita tadi lah, sepatutnya kita buat daripada A sampai E. Tapi ada pertambahan F dan juga G. You tahu kalau you tambah F dan juga G, you akan tambah resource kalau you nak habiskan dalam masa yang ditetapkan. Tapi kat situ, you boleh juga kalau andai kata dia ada satu term, change request. Maksud change request ni kita akan hantar change request dan kita akan hantar sekali dengan kita punya invoice. Maksudnya quotation kita kalau andai kata kita buat change request yang ni, okey, berapa penambahan bajet daripada kos asal. Okay, so kat situ itulah kita kata negotiation. Jadi you kena pandai nego lah. Kalau bahasa pasar dia kata berbual lah. You kena pandai berbual. Okay. Okay. Dan selepas you dah tahu risiko-risiko tersebut, kenapa saya tekankan sangat risiko? Sebab dalam satu-satu projek, risiko ini adalah perkara yang paling kita tak jangka dan paling kita jangka. Risiko dari segi kita punya team member, risiko dari segi klien, risiko dari segi kita punya knowledge. Okey, itu semua risiko. Okey, dan risiko yang kita tak pernah jangka berlaku, benda itu berlaku. Okey, dan daripada situ, maksudnya sebelum satu-satu risiko tersebut berlaku, project manager sepatutnya dah boleh assess dah. Maksudnya dia boleh, okey, dia kena prioritisekan benda tu. Okey, yang ini berkemungkinan tinggi akan berlaku. Okey, yang ini tak berlaku sebab apa? Kita dah ambil langkah macam ni. Okey, jadi kalau anda kata benda tu nak berlaku, okey, korek balik kata apa yang ada dalam kepala project manager dan team member, apa langkah yang perlu kita lakukan untuk kita hadapi risiko tersebut. Macam saya tadi, negotiation, kita nak kena nego. Sebelum kita kena denda, okey, kita bernego dulu. Okey, tuan nak tambah dua flow. Boleh tambah 2 flow, tapi projek kita akan delay. Okey, kalau projek delay, saya kena LED. Jadi kalau tuan nak juga fasa ni dalam flow ni di dalam produk ni, kita extend lah. Jadi kami akan hantar surat untuk buat extend. Jadi kat situ kita perlukan approval lah. Kalau customer setuju, secara automatik dah dia nak juga benda tu,
So dia akan setuju dengan apa yang kita cadangkan. Okay. Macam mana kita nak handle risiko ni? Okay. So there are three main strategies to risk handling. Pertama, avoid the risk. Yang kedua, transfer the risk. Kemudian yang ketiga, kita kena ada backup plan, contingency plan. Okay. So kat sini, 3 benda ni, yang pertama ni lah yang paling kita nak sekali. Avoid the risk. So macam mana nak avoid the risk? Okay. So kat situ yang macam yang Siti tadi, negotiation. Kita kena bernego. Bernego dengan customer, dengan klien. Kena berpakat lah. Kadang-kadang kita kena berpakat, kita kena pandai, orang kata bermain ayat untuk kita pusing, untuk kita twist benda tu. Lepas tu macam mana nak transfer the risk? Transfer the risk ni, kalau anda kata, okay, kita tahu kita punya bajet macam ni, kita punya masa macam ni. Jadi kalau nak buat juga apa semua gini, so macam mana kita nak tambah resource. So kalau anda kata nak tambah resource, boleh. Maksudnya kita lepaskan benda tu pada klien, okay, you tambah bajet. So bila tambah bajet, so kita akan kata CR, change request. So bila dia setuju, so maksudnya kita berjaya cover kita punya cost. Okay, dan yang ketiga adalah contingency plan. Okay, contingency plan ni contohlah macam kita kata bajet kita ada dalam 300,000. Okay, 300,000 kita pakai berapa orang staff? 4 orang staff. Okay, 4 orang staff kita pakai, maksudnya bajet tersebut cukup 62,000 cukup untuk 4 orang. Ada lebihan lagi. So lebihan lagi tu adalah sebagai contingency plan kalau kita perlu tambah resource. Okay, itu dari segi costing. Planning pun sama. Ada masa yang mana masa dalam scheduling, dalam kita punya penjadualan projek, kita kena masukkan juga contingency plan. Kebiasaannya kalau kami, contohnya kalau kita nak buka kepada developer, let's say lah, sepatutnya kita kena handover benda tu pada klien 30 hari bulan 5. Tapi kebiasaannya kita tak akan bagi tahu kepada kita punya developer, kita beritahu 25 hari bulan kita dah kena tunjukkan kepada klien. So akan ada buffer lebih kurang dalam 5 hari. 5 hari tu apa? Itulah contingency plan. Jadi kat situ macam tu juga bila you buat projek. You buat projek dekat universiti. Sama juga. Cuma beza dia, risiko yang you handle dekat universiti ni, dia berlainan. Tapi risiko tu tak ada. Contohnya kita kata kalau sebelum ni 2 assignment, tambah jadi 3 assignment, ada projek lagi. Okay, so kat situ ada risiko lah. Risiko dari segi apa? Dari segi masa. Macam mana you nak susun masa you? Dekat tempat kerja pun sama. You bukan handle satu projek satu masa. Kadang-kadang you akan involve dalam satu projek tu, contohlah macam dalam satu masa mungkin you akan handle 5 projek. You akan terlibat dengan 5 projek. Okay, you akan terlibat dengan 3 projek. Jadi you kena pandai juga agihkan masa. Jadi apa yang you belajar dekat universiti, apa yang you lalui dekat universiti, realitinya dekat luar sama. Cuma beza dia pada environment. Bila you habis belajar nanti pada tempat kerja nanti, so kat situ you akan menerima arahan daripada bos. You akan ada clique you. You akan ada you punya team member you. Dekat universiti, arahan yang keluar ataupun assignment ataupun projek akan keluar daripada lecturer you. You akan ada you punya roommate you, housemate you, apa semua. You akan ada you punya team members. Sama je. Jadi realiti dengan apa you belajar sekarang ni adalah, ini adalah latihan bagi you all. Masa dekat universiti adalah latihan. Macam mana you nak handle. Begitu juga kalau anda kata kami nak ambil pekerja. Dia ada kriteria ataupun dia ada, kita tengok dia punya tu. Tapi yang paling utama ialah attitude. Okay. Satu attitude yang paling banyak berlaku pada orang IT ni adalah suka menangguh. Sekejap, tak apa, sekejap lagi. Okay, sekejap lagi. Contoh okay. Contoh macam kita kata kita dapat satu task. Satu task ni kita kena buat satu table, data table. Jadi kita nak buat sorting, kita nak print PDF, kita nak print Excel. You sebagai senior developer, dalam kepala you benda tu, masa tu coding tu dah jalan dalam kepala. Okay, boleh 1 jam siap lah. Jadi bila macam tu, apa yang you buat? Tak apa, sekejap lagi lah.
Lepas tu sepatutnya benda tu kena deliver pukul 12 esok. Tak apa, pukul 12 esok. Sekejap lagi lah. Sekejap lagi. Sekejap lagi tu, bila you akan sentuh? Besok. Pukul 10 pagi besok baru you sentuh. Itu satu benda yang, satu perangai yang memang kebanyakan programmer ataupun developer ada. Tapi jangan pelik. Sebab dalam dunia IT ni dia ada dua jenis orang lah. Satu betul manusia, satu musang. Kenapa saya kategorikan benda ni? Sebab manusia ni dia bekerja daripada 8 pagi sampai 5 petang. Musang ni, dia tak ikut masa. Biasanya dia akan hidup pukul 10 malam. 10 malam baru dia sentuh komputer, lepas tu subuh baru dia stop. Okay, lepas tu solat subuh apa semua gini, tunggu matahari naik, baru dia landing. Pukul 12 dia bangun. Relax. Malam dia start balik. Itu musang. Okay. Jadi, setiap orang, setiap projek ada risiko-risiko dia. Tapi you kena tahulah macam mana nak handle risiko. Dan tempat belajar yang terbaik adalah sekarang ni lah. Macam you buat sekarang, apa yang you hadapi sekarang, itu adalah realiti dia. Masa kerja nanti, realiti dia sama saja, tak ada beza. Okay. Kalau kita cerita pasal projek, macam mana projek tersebut dilaksanakan daripada A sampai Z apa semua gini. You akan tahu, you akan hadapi benda ni. Kalau nak cerita macam mana kita nak handle projek supaya benda ni tak gagal. Tak ada orang nak gagal. Semua orang nak bagi benda tu sukses. Tapi kenapa berlaku kegagalan? Okey, kerana salah kita menguruskan. Okey. Jadi sekarang ni macam saya sendiri, macam kami sendirilah. Challenge kita dengan sekarang ni alhamdulillah dah endemik. Sebelum ni pandemik. Okay. So sebelum COVID-19 dengan selepas COVID-19. Apa beza kerja kita sebagai orang IT? Sebelum pandemik dengan selepas pandemik. Okay. Bagi kita orang IT tak ada beza. Sebab kita hanya bercakap pasal komputer je. Depan komputer je. So bila you ada komputer, you ada internet access, you boleh kerja. Kat pasar, kat kampung, kat rumah. Okay. So semua tu tak ada masalah. Macam kami, pengalaman kami, luckily masa 2018, masa tu kami dah start implement work from home. Maksudnya semua staff balik, you nak duduk kampung ke, you nak duduk mana-mana ke. So bebas, you nak duduk mana. You nak duduk Thailand ke, you nak duduk Indon ke, tak kisah. As long as phone angkat, meeting hadir, progress ada. Okay. So macam mana nak monitor progress? Nak telefon setiap masa ke? Tak. Okay. Jadi kita pakai Git version control. So kat situ kita akan dapat lihat berapa commit. berapa kali commit. Okay. So commit itu adalah menandakan bahawasanya you buat kerja. Kalau satu hari you tak commit sekali pun, maksudnya you tak buat kerja lah. So kat situ kita akan nilai. Tapi sebelum kita nak lepaskan staff balik ke rumah, work from home, masa 2018, kita tunjukkan pada dia macam mana kita ajar pada dia, macam mana kita bagi tahu pada dia macam mana kami monitor you. Macam mana kami evaluate you. You tak ada punch card, you tak ada punch in, punch out, tak ada. Okay. Tapi progress kena ada. Meeting kena hadir. Telefon kena angkat. Kalau tak angkat, return call balik. Nak keluar ataupun nak travel jauh sikit, contohlah macam kita tahu you base dekat Batu Pahat. Katalah you nak balik kampung, you nak balik ke Terengganu. Okay. Jadi you kena inform supaya di antara tempoh perjalanan tersebut, company tak kacau. Company tak ada call you. Tolong tengok sistem ni kejap. Tolong tengok kejap, ada problem dekat sini. Okay, tolong tengok ni kejap, ada masalah server kan. So kat situ company takkan kacau. Kalau anda kata you dalam proses dalam perjalanan lah. Okay. Jadi sebelum pandemik dengan semasa bekerja dari rumah ni, kalau macam mungkin dari you boleh tengok sendiri macam mana mak, ayah ataupun kakak, abang apa semua gini. Bila work from home, kerja dia adalah daripada pagi sampailah tutup mata. Sebab apa? Pukul 8 malam bos call, pukul 10 malam bos call, pukul 11 malam WhatsApp.
Itu semasa pandemik. Sebelum pandemik, pukul 8 pagi, pukul 5 petang. Itu je orang kacau you. Malam, family time. Tapi masa pandemik, masa MCO, apa yang berlaku? Sepanjang you duduk rumah, sepanjang itulah. Selagi you tak tutup mata, selagi itulah you kerja. Okay. Jadi kat situ, kita berlaku ke, orang kata, kita rasa macam best bekerja daripada rumah. Okay. Jadi kat situ berlaku, orang kata, perubahan. Perubahan di mana staff ataupun team member dia jadi macam leka, dia terleka. Sebab apa? Yalah, tak payah pergi kerja. Kalau anak kecil lagi apa semua, nak berjalan je kerja. Telefon kat mana? Oh, dekat ni. Oh, saya ni. Oh, saya pergi, saya dekat pantai ni. Nak buka notebook tak boleh. Okey, so kat situ akan berlaku perubahan tu. Tetapi perubahan tersebut, dia lama kelamaan, dia akan faham bahawasanya bekerja daripada rumah bukannya maksudnya dia bebas buat sesuka hati dia. Dia masih lagi dalam waktu kerja. Okey. Jadi kualiti bagi kerja sebelum pandemik dan juga selepas pandemik. Kalau macam kita orang IT, kalau ikut pengalaman saya dengan tim saya lah, tak ada beza pun sebenarnya. Sebab kami dah implement work from home ni daripada dulu. Mungkin kalau anda kata, tapi sebenarnya MCO ataupun COVID-19 ni sebenarnya membuka mata masyarakat Malaysia sendiri. Sebelum ni orang tak nak sangat bila kita cerita pasal sistem, kita cerita pasal online. Boleh buat benda ni guna komputer, boleh buat benda ni pakai telefon. Orang tak nampak sangat. Dekat office ada 35 orang staff. Bam, MCO. Tinggal 5 orang staff kerja dari rumah. Sebab apa 5 orang staff? Sebab 30 orang lagi you terpaksa buang sebab tak nak menanggung kos yang tinggi. Okay. Jadi dengan 5 orang ni you bekerja, you menggunakan apa sistem yang ada dekat online. Jadi kat situ orang Malaysia, company-company dekat Malaysia dia realise bahawasanya sebenarnya boleh je pun kita staff kita kurangkan. So kos kita boleh berkurang, cuma kita perlu implement sistem. Okey. Masa tu projek IT dia macam orang kata macam jalan congkit. Bersesak. Okey. Sehinggalah sekarang. Sampai sekarang ni agensi kerajaan dah makin nampak benda tu. Sebelum ni semuanya tak nampak. Sebab apa? Bukan tak nampak, tapi dia rasa macam lah tak apa pun pergi kerja kan, pergi office. Boleh susun dalam file, boleh tanya staff ni, boleh tanya staff ni. Okay, saya nak file ni. Tapi kalau dah masing-masing bekerja daripada rumah, walaupun you boss, you nak minta dengan staff, dia tolong pergi office, ambil file, MCO. You nak pergi macam mana? So you tak dapat file tersebut. Jadi masa tu you nampak keperluan, kalaulah dokumen ni ada online, kan bagus? Okay. So kat situ adalah peluang bagi kita, orang IT, untuk kita rebut. Okay. Sebagai pelajar, sebab macam saya sendiri pun daripada awal, saya terlibat dengan projek IT ni daripada zaman belajar. Bermula daripada zaman belajar, lepas tu sambung masuk kerja semua gini. Tapi pengalaman masa kita buat projek sendiri, dia sebenarnya pengalaman tersebut pengalaman masa degree, masa buat final year project. Masa tu kita lah project manager, kita jugalah UI UX designer, kita jugalah documenter, kita juga adalah developer. Masa tu semua kita. Okay. Jadi bila semua kita dah boleh katakan kita dah boleh tahu dah sebenarnya apa kena buat. Cuma masa tu kita tak pandai nak bahagikan, kita tak pandai nak differentiate between project manager, UI UX designer, developer, documenter. Yang kita tahu masa tu saya yang buat projek. Aku yang buat projek. Sedangkan dalam aku tadi, kita dah pecahkan kita punya task tersebut kepada beberapa role. Project manager, kita UI UX designer, kita developer, kita juga nak dokumen, kita juga nak present, kita juga. Okay, so kat situ sebenarnya itu adalah permulaan. Lepas tu macam mana you nak dapatkan experience, pengalaman?
You buka mana-mana, contoh macam you buka job street ke apa, at least 1 year experience, at least 2 years experience apa semua. Macam mana you nak dapat experience kalau you tak diterima kerja? Itu yang banyak saya dengar. Bila kita interview, cik bagilah saya kerja, peluang saya kerja. Sebab kalau cik tak bagi saya peluang kerja, macam mana saya nak get experience? Sampai bila-bila pun saya tak dapat experience. Okay, yang kat situ you silap. Sebab apa? Belajar nak dapatkan experience ni, kalau macam kita orang IT, terlalu banyak. You masuk dekat GitHub, you masuk dekat GitLab apa semua gini, kat situ ada berpuluh ribu projek. Ada macam-macam projek ada dalam tu. Okay. Contoh, saya bagi satu contoh Okay. Masa pandemik, ada pelajar universiti, okay. Sebab duduk belajar, orang kata PDPR, belajar daripada rumah, apa semua gini. Okay. Jadi kat situ berlaku satu situasi di mana masa tu ramai orang tak kerja, dibuang kerja dan duduk kat rumah, jadi baru nak start buat bisnes. Bisnes kecil-kecilan. Nak jual kuih, nak jual roti, nak buat apa tu, cupcake lah, apa semua nak jual dekat jiran-jiran. Tapi nak advertise benda tu, boleh advertise. Advertise kat mana? Grup taman lah. Grup taman, grup-grup yang ada. Kemudian nak order macam mana? Order individu akan WhatsApp kepada penjual tersebut. Jadi kat situ kalau anda kata satu hari terima 2 order, okey lah. 3 order, okey lah. Bawah 10, okey lagi. Kalau dah terima beratus, nak pegang handphone tu pun gigil, nak masak lagi, nak buat lagi. Okey. Jadi kat situ, ada pelajar universiti ni, dia ambil satu inisiatif. Dia tanya, boleh tak kalau kita buat satu sistem ordering system pakai WhatsApp? Dia kata, dia punya idea tu bagi saya, bila saya dengar benda tu menarik. Cuma dia tak tahu apa metod, apa teknik yang digunakan. Itu adalah salah satu daripada cara macam mana dia nak dapatkan experience awal sebagai software developer. Dia ada idea. Okay. Dia ada idea, cuma dia tak tahu macam mana dia nak accomplish projek tu. Macam mana dia nak capai ataupun nak buat idea dia tu. Okay, jadi cara dia, macam mana dia buat. Okay. So bermula daripada situ, kita beritahu, okay. So sekarang ni you bangunkan satu web. Web tu untuk apa? Untuk you simpan ataupun kita kata kita nak buat marketplace. Kesemua orang kata peniaga-peniaga kecil tersebut akan masuk dekat web tersebut, register, masukkan produk dia. Okay, so kat situ apa yang dia perlu register, dia perlu masukkan dia punya alamat rumah dia ataupun alamat kedai dia, apa produk yang dia ada, berapa harga bagi setiap produk, ada diskaun, charge penghantaran berapa, kalau lebih 10 km berapa, lebih 5 km berapa. Jadi kat situ, kita dah capture dia punya maklumat awal. Okay. Lepas tu gunakan WhatsApp. Gunakan WhatsApp API business. Okay, so kat situ dia linkkan, kita boleh linkkan. Bila you klik order, secara automatik text message ataupun WhatsApp akan dihantar kepada pemilik kedai ataupun penjual tersebut. So dia akan susun dalam bentuk WhatsApp. Jadi kat situ dia akan susun dan organize. So idea dia tu cantik. So dia implement. Dia implement benda tu dia buat dalam masa 6 bulan. 6 bulan. So kat mana dia rujuk? Internet. Dekat internet, you boleh masuk. Contoh sekejap saya unshare yang ni. Okay. Bila you ada sebarang masalah, you type dekat ni. Kat sini, dekat Stack Overflow ni, kat sini you banyak boleh dapat jawapan. Okay, so kat sini dia akan cerita macam mana solution dia buat. Macam mana solution dia buat. Macam mana solution dia buat. Okay. Kalau you nak belajar satu-satu benda, kat sini you boleh bertanya. Dan dengan cara macam ni sebenarnya you akan jumpa ramai developer. You akan jumpa ramai developer. Okay, dekat Facebook ada. Dekat Facebook ada. Dia punya group dia,
Saya tak ingat. Nanti saya share pada lecturer nanti. Okay, you join group tu, you tanyalah macam-macam soalan. Wah, Imas, soalan yang simple-simple pun you boleh tanya. So kat situ, you akan belajar untuk kenal orang, untuk jumpa orang. So kat situ you boleh dapatkan pengalaman. Dalam masa yang sama, contohlah macam mana kami dapat seorang freelancer daripada Facebook, grup Facebook tersebut. Okay, dia tulis kat situ. Dia hanya bertanya, okay, dia sekarang dia nak cuba buat projek yang ni, ataupun dia bukannya satu projek yang besar, tetapi dia kata okay, saya nak cuba buat connection di antara WhatsApp API dan juga saya punya web saya ni saya pakai Laravel, PHP, saya pakai MySQL, bla bla bla, everything. Okay, itu adalah projek tu dia initiate sendiri. Maksudnya dia nak try. Okay, dia nak belajar. Okay, so daripada situ kita tengok. Kemudian seminggu selepas tu dia tanya soalan. Kalau macam ni kenapa ada keluar error macam ni? Kenapa dia keluar jadi macam ni? So kita secara automatik kita jadi follow dia. Bila kita follow dia, okay, kita nampak. Maksudnya kat situ banyak company yang ada dalam tu. Owner company banyak dalam group tu. Okay, so kat situ kita akan nilai. Kenapa tidak kita beri peluang kepada budak ni jadi freelancer? So daripada freelancer, budak tu belajar lagi. Freelancer, based on project, you boleh pilih. Macam kami offer lah based on project. Kalau you nak the whole, maksudnya daripada keseluruhan project, ataupun you nak gaji tu per bulan ke, ataupun macam mana. Back to back ke, maksudnya back to back, you deliver project, you bagi progress, ataupun you dah update progress you, dan kita bayar. Ataupun you terima gaji bulan. So benda-benda tu semua, you boleh dapat dalam internet saja. You carilah, kena rajin explore. Itu adalah cara macam mana kita nak dapatkan pengalaman awal. So kat situ, bila you buat resume apa semua gini, you boleh masukkan you punya sistem. Contoh macam pelajaran yang saya beritahu tadi. WhatsApp ordering system. Okay. Benda ni diimplement kat mana? Dekat taman sekian. So sekarang dah pergi kepada satu daerah. Which is satu improvement. Satu pengalaman yang sangat-sangat baik bagi seorang pelajar. Dalam IT, bila kita kata kita nak gain experience, you pun kena tanya diri you lah. You nak jadi apa sebenarnya? Sebab dalam software development, dalam software project, role dia terlalu banyak. You nak jadi project manager. Jadi kalau anda kata you rasa you ni boleh manage orang, boleh manage duit, boleh manage orang kata resource, planning, apa semua gini, go for certified project manager. So kalau anda kata you ni berminat kepada design, berminat kepada orang kata color, apa semua gini, okay. So kat situ, dan you suka, orang kata you pandai macam mana nak mix and match dia punya color, apa semua gini. So kat situ mungkin you boleh pergi pada UI UX designer. Okay, kalau you lebih kepada orang kata you suka mencuba satu benda baru, boleh tak kalau macam ni? Saya ingat dulu, masa saya belajar dulu, ada seorang kawan saya, masa tu tak ada lagi cloud tau. Tak ada lagi cloud. Cloud tu tak ada. Tapi masa tu, dia cerita kat saya apa? Aku nak satu hari, internet, data tu, ada di awang. Ada di mana-mana. Aku duduk kat mana-mana, aku boleh capai data tu. Maksudnya, bukan melalui, orang kata sistem, bukan melalui spesifik sistem. Macam sekarang dah, kita pakai Dropbox, kita pakai One apa dah? Tak ingat dah. Okay, jadi kesemua tu, itu hanyalah impian dia saja. Tak sangka benda tu jadi realiti. Okay, jadi you nak jadi apa, you jadi decide. Kalau you rasa you ni tak power sangat dari segi programming, tak pandai sangat dari segi design apa semua gini, tapi you tahu macam mana, you adalah orang yang suka bermain dengan dokumen. Okay, you pandai olah ayat, English you power apa semua gini, you pandai nak susun ayat apa semua gini, you tahu term dalam IT, itu adalah satu kelebihan bagi you. Tetapi you tak minat programming.
you minat kepada dokumen. Jadi pergi kepada Documenter. Okay. Jadi dalam IT ni terlalu banyak bidang yang you boleh pilih. Macam saya sendiri, pengalaman saya sendiri. Daripada software engineer, lepas tu buat coding, buat planning. Kemudian jadi software developer, buat coding. Kemudian jadi project consultant, berbual. Okay, kemudian kita jadi project manager, mengurus. Lepas pada tu, masuk balik programming. Jadi benda tu, kenapa saya berubah macam tu? Sebab saya sendiri pun masih mencari masa tu, mencari apa sebenarnya saya nak jadi. Okay. Kemudian, bila saya start dengan satu projek UI UX, okay, so kat situ saya rasa macam, kalau saya buat coding, kalau saya buat consultant, saya tak begitu berusaha nak mencari satu benda yang baru. Tapi bila saya buat UI UX, saya rasa saya nak explore benda tu. Kalau boleh bootstrap, so saya nak hafal dia punya kelas dia. Okay. Jadi kat situ saya rasa mungkin saya nak try kepada UI UX. So start daripada situ saya try UI UX. Apa semua gini. Okay. So sampai sekarang so jadi UI UX lah. So kat situ sebenarnya pengalaman you sebagai software developer, you buat coding dulu apa semua gini. Kemudian selepas pada tu you akan identify, sebenarnya saya minat yang ni. Tapi masih belum terlambat untuk ubah satu-satu benda. Okay. So kalau andai kata saya buka kat sini, saya kembali kepada pengerusi kalau andai kata untuk sebarang persoalan ke ataupun macam mana? Okay. Thank you so much to Mr. Muhammad Shakirin. I hope you all enjoy this amazing sharing. Now, Mr. Muhammad Shakir will answer some questions that were sent to us during the sharing. So the first question is, can I know, from Bilal, can I know how often does the company refresh its assessment of the top risk? Okay. Can I know how often does the company refresh its assessment on the top risk? Every time. Project manager have to assess the risk every time. Because we doesn't know when the risk will happen. And we just predict. If something happen, then we might have a risk. Okay. I hope saya menjawab soalan. Okay. The next question, what attitude does a project manager looks for on project team members and how she or he can find that? This is from Basha. Okay, so back to previous slide. For project manager, each of the member, as a project manager, you have to know strength and weakness of your team member. How do we find out? Based on experience, based on tests, assessment. Sometimes we give a simple task and we calculate how much time do you take and how long. Berapa baris coding tersebut yang you buat. Kalau pada pandangan kita mungkin dalam 5 baris saja. So mungkin you punya akan jadi 100 baris. So kat situ macam mana kita akan menilai. So daripada situ sebenarnya project manager tugas dia setiap team member dia kena tahu dari segi kelebihan dia, kekurangan bagi team member. So kita tahu bagi setiap kita punya tu, dan attitude ni sebenarnya benda boleh lihat, benda boleh tengok.
Bila you bagi satu-satu task, satu-satu kerja, satu-satu orang kata satu-satu modul ke apa semua ni untuk you buat apa semua ni, daripada you punya gerak badan, daripada you punya mimik muka, daripada tonasi you bercakap. So kat situ kita dapat lihat. Sebab apa, attitude ni dia bukan hanya kita boleh kata, kalau kita kata bila orang bertanya, bila jumpa orang baru, muka masam saja, adakah itu satu attitude yang bagus? Itu dari segi orang kata dari segi muka. Lepas tu gerak badan, buat indah tak indah macam okey, bersandar ke, angkat tangan, angkat kaki, bersila, lipat kaki. So kat situ benda-benda tu dia boleh nampak lah. Okey. Sekarang pun you sebagai orang kata rakan sekelas, saya rasa you boleh gambarkan setiap orang dalam kelas you, dia ni perangai macam mana, dia ni perangai macam ni, dia perangai macam ni, attitude dia macam mana. Oh ini kalau kita bergurau dengan dia, boleh. Okay. Kalau yang ni, dia bergurau dengan kita, dia buat lawak dengan kita, boleh. Kita buat lawak dengan dia, dia nak marah. Okay. So kat situ, sebenarnya you boleh tengok. Lepas tu, jenis suka bertangguh. You boleh tengok lah. Sepanjang you berada dekat universiti ni, you dah belajar sebenarnya macam mana you nak menilai attitude bagi setiap orang, perangai bagi setiap orang. You boleh tahu, oh ini perangai macam ni, perangai. Tapi setiap benda itu tak semestinya betul dengan apa yang kita lihat. Itu hanyalah kita punya assumption. Jadi bila you nak kenal seseorang, you kena rapat dengan dia, you kena berkawan dengan dia. Nak kenal saya, nak kenal buruk baik saya, nak kenal buruk baik kawan you, okay? You nak kenal yang buruk, you tanya musuh kawan you. Semua yang buruk you akan tahu. Okay. Dalam office punya culture, dia akan ada sifat dengki, suka orang kata mengipas, suka mengampu, apa semua gini. Jadi kat situ, dia akan wujud benda-benda ni. Perkara-perkara ni akan wujud. Jadi attitude macam tu, orang kata negative attitude macam tu, kalau boleh kita buang lah. Okay. Dan daripada situ you dah tahu dah, oh dia ni pengampu, dia ni suka ni, dia ni suka show off, dia ni suka ni. Okay. Jadi kat situ masa you belajar pun sebenarnya you dah boleh nampak dah sebenarnya. You dah belajar dah benda tu. Cuma macam saya cakap tadi lah, jangan menilai daripada luaran. Sebab kita nak kenal staff kita, kita kena berkawan dengan staff kita. Kita kena tahu perangai dia. At least sekurang-kurangnya ajak dia keluar dia waktu pejabat. Ikut aktiviti dia. Join aktiviti. So kat situ pun kita dah boleh tu lah. Tak perlu pun kita nak ikut dia tiap hari apa semua, tak. Maksudnya buat satu contoh macam company buat satu orang kata makan-makan, okey, buat makan-makan dekat luar ataupun buat satu aktiviti riadah apa semua gini. So kat situ kita boleh menilai setiap orang punya perangai. Okey? Okay, next As a question. junior As a junior developer, macam mana cara kita nak get along dengan senior developer bila kita join internship? Apa yang perlu kita expect to consider from senior developer kepada intern sekarang? Okey. Ini berbalik kepada attitude tadilah sebenarnya. Senior developer ni dia ada attitude. Dia juga ada senior developer. Sebab tu macam kalau macam kami tak, kalau macam you nak tanya soalan apa-apa semua gini, kami sediakan mentor. Sebab kami tak nak you ganggu senior developer. Kenapa? Kalau you, contohlah, kalau you ada pengalaman you buat programming, you buat coding, you tengah concentrate, kepala you ni, you fokus 100% kepada masalah tersebut dan macam mana you nak solve the problem. Tiba-tiba orang datang tanya. Kalau paling senang sekali you kira 1, 2, 3, 4 sampai lah orang kata 10,000. Lepas tu member you datang tanya, kat nombor berapa dah tadi? Itu adalah satu bentuk gangguan. Okay? Jadi macam mana senior, kalau kita sebagai junior nak rapat ataupun orang kata nak join dengan geng-geng senior. Junior nak join geng dengan senior. Dia perkara pertama macam kita berkawan. Jangan kita anggap dia, kita hormat dia. Kita hormat dia sebagai senior kita. Yang mana kita tahu knowledge dia lebih daripada kita. Walaupun kita ni sebenarnya kita rasa macam kita dah cukup pandai dah. Tapi sebab jawatan dia tu senior, okay, kita kena letak bahawasanya kita tak pandai.
kita banyak lagi kena belajar. Kalau you letak diri you, orang yang pandai, okay, tak di sini pun nak masuk rapat dengan you. Jadi, yang pertama, you nak bertanya, kena tahu saluran bertanya tu kat mana. Kalau yang kedua, waktu nak bertanya, kalau dia tengah hadap dia punya PC apa semua gini, tolonglah jangan tanya. Sebab itu yang dia harapkan. Tapi kalau dia dah start berpusing atau berpaling daripada PC dia nak berbual, masa tu kita gunakan peluang. Kebiasaannya, developer office ni, you takkan bunyi apa-apa. You hanya bunyi, kadang-kadang you hanya bunyi keyboard yang ditekan. Dan kalau anda kata kita ada tudung pen tu, tudung pen jatuh pun boleh bunyi satu office. Macam itulah developer, fokus tak fokus. Biasa kalau yang bising ni designer. Designer dia akan bising apa semua gini. Apa benda, color tak cantik apa semua gini. Ini color apa semua gini. Designer dia akan bising. Jadi designer dia akan duduk dengan tim dia je. Developer dia akan duduk dengan tim developer je. Lepas tu documenter dia akan duduk dengan geng dia je. Sebab dia hanya merujuk kepada kerja-kerja dia. Begitu juga dengan junior dan juga senior. Jadi kalau kita nak cerita macam mana you nak join, kalau you nak join internship apa semua gini, internship ni lah. Kalau macam kami terima untuk internship. Tapi saya diberitahu bulan 7 So bulan 7 nanti. So kalau macam internship apa semua gini, contoh kalau macam kami, you akan involve dengan real project. You akan masuk dengan real project. Jadi kat situ sini akan bantu. Sini akan bantu maksudnya, dan kita akan sediakan mentor untuk you belajar, untuk you bertanya. Bertanya apabila you dah cuba dapatkan jawapan daripada Mr. Google. Okay, tapi kalau you datang, saya tak pandai buat ni, you dah belajar apa? So, minta maaf lah kalau kena marah. So, itu adalah salah satu daripada attitude juga. Okay? Next. Okay, soalan seterusnya. Pernah ke Tuan handle big project sampai rasa nak give up? Macam mana Tuan dengan Tuan punya team handle situasi ni? From Nurina Syazwani. Okay. Pernah kami handle satu projek. Projek ni besar. Lepas tu projek ni sebenarnya projek yang dah, orang kata dia dah retender. Maksudnya tender pertama dah keluar, dah award kepada satu company tu tak mampu deliver. Okay. Dia buka tender yang kedua. Sebab projek ni besar, jadi dia buka kepada company yang kedua. Jadi team member yang kedua masuk tak dapat deliver. So yang ketiga barulah kami dapat. Yang ketiga. Okey, yang tim pertama, yang tim kedua tu adalah daripada luar negara. Daripada Pakistan dan juga daripada India. So bila kita handle projek macam tu apa semua gini, customer punya expectation kita tahu dah. Maksudnya kat situ kita sebagai local developer kita dipandang remeh. Kita dipandang apa local developer? Ni programmer daripada India, daripada Pakistan nak buat tak boleh. Ini local developer nak buat. Okey, kalau macam tu memang kita tahu bila dengar macam tu, kita punya team member, dia punya motivation dia tu ke lantai. Drop terus. Sebab apa? Kita orang kata macam kera di hutan disusukan lah. Anak di rumah mati kelaparan. Kita ni orang Malaysia, kita datang nak servis untuk negara kita nak buat untuk kita punya klien tu pun bukannya Mak Saleh ke atau apa. Local juga, Malaysian juga. Tapi pandangan local developer dengan developer daripada luar. So bila berlaku macam tu, team member motivation sangat-sangat drop. Yalah, kita ni local, kita ni tak belajar dekat luar negara, kita ni belajar dekat local university. So kat situ kita nampak alamak. So benda tu adalah satu situasi yang sangat-sangat tak bagus. Jadi apa yang berlaku, kami sahut lah. Kami kata, benda ni sebagai satu cabaran bagi kita. Dia betul, dia merendah-rendahkan kita. Macam mana kita nak buktikan? Nak pergi jerit dekat semua orang, weh aku boleh buat lah. Weh aku pandai lah. Macam tu ke? Tak. Ataupun you nak photo state you punya CJ apa semua gini, you nak photo state you punya apa tu certificate you dapat semua gini nak bagi dekat dia orang. Tak.
So macam mana kita nak tunjukkan kepada klien bahawasanya kita nak membuktikan bahawasanya kita orang boleh buat lah. Macam mana? Project deliverables. Apa yang kita bagi? Project tu sukses. Kita deliver dengan bagus, documentation complete, apa semua gini. Jadi apa yang berlaku selepas daripada tu adalah satu benda yang kita rasa surprise. Sebab apa? Bila company yang sama nak buka satu projek baru, which is projek tersebut dalam amount yang cukup besar, lebih daripada 5 juta. Jadi kat situ perkara pertama yang kita expect dalam team member ni, dalam team member sendiri, dalam company sendiri. Kalau daripada company ni kita tak nak masuk dah. Kita orang dah serik. Walaupun kita dah berjaya deliver benda tu dengan baik apa semua ni, tapi bagi kami rasa macam emosi team member tu dah jadi macam disebabkan kerana satu projek ni, emosi team member tu jadi tak stable. Jadi bagi saya benda tu bukan satu benda yang bagus lah. Jadi memang kita orang dah set kalau datang daripada company ABC ni memang kita tak nak. Apa yang berlaku? 3 hari sebelum tender briefing, maksudnya kita kena pergi, company ABC tu telefon. Cik, kita ada tender briefing 3 hari lagi. Itu bukan satu reward kepada kita. So kat situ, kita bagi tahu kepada tim kita. Tengok, hari tu dia merendah-rendahkan kita. So sekarang dia cari kita. Ini je satu cara macam mana kita boleh buktikan bahawasanya kita local developer, kita boleh buat macam mana developer daripada India, daripada Pakistan buat bersama. Dan ini membuktikan bahawasanya kita lagi bagus. Apa yang kita belajar dekat universiti, apa yang kita belajar, apa yang kita ada dekat Malaysia bersama gini telah cukup bagus. Jadi benda-benda tu yang akan menaikkan balik motivasi. Okey? Saya harap menjawab. Okay, soalan seterusnya sebab ada studi international kat sini, saya terpaksa cakap BI. Okey, tak apa-apa. Sorry. Okay, soalan seterusnya, I'm interested in knowing whether or not data analytics also involves managing IT projects from Nur Ulfa. Knowing whether or not data analysis also involve managing IT project. Yes, of course. Part of. Next question, how to handle customer that ask a system or project that out of their budget? You should ask yourself. Either you want to take it or not. Because you have to bear the cost, you have to negotiate with them. If they offer 5,000, is it enough? How many people involved in this project? Is it 5,000 is enough for you? Then if you agree with that, just accept it. Okay, the next question from Dang Merdu. Sir, it is okay to focus one project or manage several projects at the same time? It's okay based on your experience. If you can handle more than one project, that's good. But if not, one by one. Next question from Bashar. From where does a person starts to become a project manager? From where does a person start to become project manager? When you gain an experience, when you become a software developer, you get involved in the project, then if the management thinks that you are ready to become a project manager, then we send you to go to take a certified project manager certificate. Depend on the company, and then depend on your performance. Okay, last question for today. To form a group, does it take quite a long time to find group members for the first time? Become a project management? Resource staff is very difficult. And sometimes it takes a lot of time, require a lot of months, and sometimes reach 1 year. But because you look for a good team member, sometimes we have to give a try.
for fresh grad. We group a fresh grad, 5 people, 5 person in a group. Then we assemble a team. We create a team. We give them a task. Then from there, we identify your strength, your weakness. Okay, thank you again to Mr. Muhammad Shakiran for answering those questions and for the great presentation. It was a pleasure to have you with us. So this concludes the webinar. Thank you all for attending. We hope you have learned and enjoyed this presentation. Thank you so much. Thank you, everyone. Terima kasih, Doktor. Terima kasih, Encik.